Gelombang tunjuk perasaan besar-besaran yang melanda beberapa bandar utama di Indonesia bukan lagi sekadar isu sosial politik tetapi merebak menjadi bara yang mengancam untuk melumpuhkan nadi ekonomi negara itu. Kesan kemusnahannya mula dirasai segenap lapisan daripada peniaga kecil di tepi jalan hinggalah kepada pelabur asing di pasaran saham. Memetik laporan Kompas, kesan paling pantas dirasai oleh sektor perniagaan apabila aktiviti ekonomi harian terjejas teruk dengan premis peruncitan, restoran, hotel dan pusat beli belah di sekitar lokasi demonstrasi terpaksa ditutup lebih awal atau tidak beroperasi sama sekali menyebabkan kerugian hasil jualan secara mendadak. Menurut Ketua Umum Persatuan Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Impak, itu amat dahsyat apabila hasil jualan di 100 pusat beli belah di Jakarta sahaja menjunam sehingga 50% daripada purata jualan harian biasa sebanyak 500 bilion rupiah, kira-kira 130 juta ringgit. Bukan itu sahaja, banyak syarikat memilih untuk melaksanakan sistem bekerja dari rumah BDR atau membenarkan pekerja bercuti demi faktor keselamatan. Walaupun bertujuan baik, langkah ini tetap melambatkan produktiviti dan mengganggu kelancaran operasi syarikat. Sektor perindustrian turut menerima tamparan hebat. Beberapa kilang dilaporkan terpaksa menghentikan sementara barisan pengeluaran kerana keadaan yang tidak kondusif serta gangguan pada rantaian bekalan, menjejaskan penghantaran bahan mentah dan ekspor barangan siap. Menurut Kompas, gangguan berterusan ini mewujudkan risiko yang lebih besar dalam jangka masa sederhana. Sekiranya keadaan tidak pulih, negara berdepan dengan ancaman penutupan perniagaan secara kekal dan pemberhentian pekerja PHK secara besar-besaran, terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Di peringkat makro, ahli ekonomi menganggarkan bahawa gangguan selama 3 hari sahaja mampu menyebabkan kerugian mencecah antara 8 trilion rupiah, kira-kira 2.06 bilion ringgit hingga 9 trilion rupiah, kira-kira 2.32 bilion ringgit, satu angka yang cukup besar bagi ekonomi yang sedang dalam fasa pemulihan. Presiden udah preskon, kita sesuai dengan arahan beliau memberi tuntutan kita yang jelas udah tersebar di mana-mana. Inilah kumpulan tuntutan dari rakyat. 17 plus 8 tuntutan rakyat yang didasari oleh transparansi, reformasi, dan empati. Beliau bilang membuka dialog dengan tuntutan-tuntutan yang disampaikan secara damai. Ini kurang damai apalagi. Kita pergi mengasih tuntutan jelas. Ini. Banyak hal yang terjadi sekarang itu cuma untuk muas-muasin sementara. Kita keluarin anggota DPR yang ini. Kita keluarin anggota DPR yang ini. Itu kan rakyat lagi kesel sama dia, yaudah kita keluarin dia, berarti itu solusi. Itu bukan solusi. Itu solusi jangka pendek. Itu cuma solusi untuk yuk kita tenangin masyarakat yang lagi marah, sekarang kita tenangin yuk. Enggak. Reformasi terbesar DPR adalah ketika lu kerja untuk rakyat, bukan lu kerja untuk ketua partai atau untuk partai lu. Itu baru terjadi reformasi. Mau siapapun orang di dalam situ, it doesn't matter. Selama lu cuma kerja untuk partai, you're not working for the people. Kami ada di sini untuk sekali lagi adalah untuk menjaga eskalasi gerakan ya. Dan juga untuk membuktikan kalau misalnya aksi kita di hari ini itu adalah aksi damai dan ini adalah terkoordinir juga bersama dengan kawan-kawan yang lain gitu. Wajar masyarakat marah karena memang sejatinya sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh negara itu tidak mungkin bisa dikatakan tidak mengakomodir keinginan rakyat-rakyat gitu ya. Akhirnya marah.